Buletin Didik 11 Julai bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru 7 juta rakyat Malaysia yang belum mengambil dos penggalak COVID-19 untuk segera berbuat demikian. Ia bagi memastikan mereka dapat dilindungi daripada jangkitan wabak itu yang kini merebak melalui pelbagai varian baharu. Beliau berkata langkah itu penting memandangkan kes positif COVID-19 kembali menunjukkan peningkatan. Ia akan turut membantu orang ramai berdepan varian baharu wabak itu, terutamanya Omicron BA5 yang lebih mudah menjangkiti. Saya difahamkan ada 7 juta lagi rakyat kita yang masih belum mengambil booster. Jadi mana yang belum mengambil booster, walaupun tiada paksaan ataupun diwajibkan oleh pihak kerajaan, tapi untuk melindungi diri sendiri dari segi jangkitan varian-varian baru yang mungkin akan timbul selepas ini, kita pun tidak tahu. Jadi eloklah mengambil booster dan sebagainya. Ditanya jika terdapat perancangan untuk kembali membuka pusat pemberian vaksin PPV berskala besar, menurut beliau keperluan itu akan ditentukan Kementerian Kesihatan. Datuk Seri Ismail Sabri turut memberi jaminan bahawa kerajaan tidak mempunyai rancangan untuk menutup semula sektor ekonomi atau sebagainya meskipun kes jangkitan kembali meningkat. Kehidupan rakyat jelasnya akan berjalan seperti biasa, namun langkah proaktif perlu diambil bagi melindungi diri dan keluarga masing-masing. 14 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan atau B40 Sekolah Kebangsaan Batang Ai, Lubuk Antu di daerah Sri Aman, Sarawak menerima bantuan persekolahan. Bantuan dihulurkan Yayasan Pelajaran MARA YPM. Ia disampaikan oleh penolong pegawai MARA daerah Sri Aman, Sili Bastian Cendang Anak Janting. Sumbangan itu diharapkan dapat membantu meringankan urusan keuangan untuk menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak yang memerlukan. Jalinan kerjasama Universiti Malaysia Pahang UMP dengan Istanbul Medipol University IMU dan Ankara Medipol University AMU bakal memperkukuh bidang akademik dan penyelidikan. Ia dijangka membuka ruang ke arah peningkatan hubungan membabitkan kedua-dua institusi pendidikan tinggi Malaysia Turkiye. Naib Chancellor UMP, Prof. Datuk Dr. Yusri Zainuddin berkata, kerjasama itu juga memfokuskan program mobiliti dan pertukaran pelajar, pelantikan profesor pelawat, penyelidikan dan pengajaran. Ia juga membabitkan kempen kesedaran berkaitan literasi media serta informasi pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan UNESCO bersama komuniti di Ankara untuk dimanfaatkan semua pihak. Dalam usaha ke arah kegemilangan universiti, UMP turut memfokuskan kecemerlangan terhadap pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan teknologi aras tinggi yang dipacu bersama komuniti. Baru-baru ini, Dr. Yusri bertukar dokumen memorandum persefahaman dengan Rektor AMU, Prof. Ahmed Zeki Senggil yang disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada majlis yang berlangsung di Ankara, Turkiye. Beberapa IPT lain yang turut menandatangani MOU ialah Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Universiti Tun Hussein On UTHM. Kerajaan juga melalui Malaysia Qualifications Agency MQA telah mengiktiraf ijazah daripada 208 universiti di Turkiye. Presiden Erdogan juga menyatakan komitmen untuk menambah lagi tajaan atau biasiswa kepada penuntut Malaysia bagi melanjutkan pelajaran ke Turkiye. Bertemu kembali. Selepas hampir 2 tahun tidak dibuka kepada awam, taman-taman rizab dan hutan simpan kini giat didedahkan secara fizikal kepada orang ramai. Ia bagi mengekalkan serta meningkatkan kesedaran awam mengenainya yang sebelum ini hanya dipaparkan secara maya sepanjang tempoh pandemik yang lalu. Taman Pulau Tiga, Taman-Taman Sabah TTS antara taman marin yang semakin kurang mendapat pendedahan awam memandangkan lokasinya agak jauh dari bandar utama Kota Kinabalu.
Namun komitmen mendidik masyarakat menerusi tarikan asal dan unik terus dikekalkan serta giat dijalankan melalui pelbagai aktiviti rekreasi dan riadah di pulau ini. Kita kekalkan tu konsep survivor. Contohnya kita wujudkan tapak perkemahan. Air yang kita gunakan di pulau ini pun melalui perigi. Jadi itu salah satu apa yang kita kekalkan lah. Kita tidak buat secara terlalu moden. Pemeliharaan dan pemuliharaan semata-mata tidak cukup untuk mengekalkan kelestariannya dalam berdepan ancaman global. Justru pendedahan awal berterusan mengenai tanggungjawab bersama. Wajar dipupuk terutama membabitkan generasi muda. Untuk program Ranger Muda ni sebenarnya kita ada 4 elemen. Kita ada hutan, kita ada laut, kita ada hidupan liar dan kita ada sungai. Dan untuk sempena pewartaan Taman Pulau Tiga yang tahun ke-44 ni, sebabkan kita berada di pulau, jadi kita laksanakan salah satu modul di dalam penjelajahan lautan. Titik hitam perusahaan kecil dan sederhana PKS sektor pelancongan sepanjang pandemik COVID-19 kini kembali bangkit. Ironinya, sepanjang tempoh pandemik, penyelenggaraan dan penguatkuasaan kawasan sekitarnya terus dilindungi dan dipelihara. Kita ingin meraihkan hari bersejarah ini setelah kita terkurung selama 2 tahun semasa pandemik COVID yang lalu. So inilah peluang, kita bersyukur pada kali ini kita dibenarkan untuk membuat sambutan secara fizikal di Pulau Tiga ini sendiri. Biarpun kita terhenti, tapi dia merupakan proses pemeliharaan semula jadi untuk memelihara keindahan alam sekitar yang ada di pulau ini. Dan selepas PKP sekarang kita baru mula dan kita boleh lihat semuanya bermula semula kick off. Kita tidak putus asa. Taman Pulau Tiga diwartakan pada tahun 1978 yang menjadi taman marin ketiga di Sabah selepas Taman Tunku Abdul Rahman di Kota Kinabalu dan Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan. Berkeluasan 15,864 hektar yang turut meliputi Pulau Kalampunian Damit sebagai pulau ular, pewartaannya buat kali ke-44 tahun ini disifatkan manifestasi pemerkasaan pendidikan alam sekitar kepada masyarakat selaras dengan Pelan Strategik TTS 2025. Menjelang 2040, penduduk Malaysia diunjur mencecah 41.5 juta orang. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM menerusi satu kenyataan berkata, pertambahan penduduk itu akan merangsang peningkatan pengeluaran makanan dan perubahan diet turut menjadi faktor yang mempengaruhi jaminan bekalan makanan. Cabaran yang harus ditangani negara adalah keseimbangan antara keperluan jaminan bekalan dan jumlah keluasan kawasan pertanian. Dalam pada itu, DOSM memaklumkan Kuala Lumpur dan Putrajaya mencatat kepadatan penduduk tertinggi berbanding negeri-negeri lain. Ini kerana kedua-dua wilayah itu masing-masing merekodkan 8,157 dan 2,215 orang per kilometer persegi berbanding Malaysia yang cuma mencatat 98 orang per kilometer persegi. Penduduk Malaysia mencecah 32.4 juta pada 2020 berbanding 7.8 bilion penduduk di dunia. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meramalkan populasi dunia akan mencecah 8 bilion pada 15 November 2022 dengan India dijangka melepasi China sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi pada 2023. Laporan itu dikeluarkan sempena sambutan Hari Penduduk Sedunia hari ini. Vienna sekali lagi dipilih sebagai bandaraya paling sesuai didiami di dunia.
Kriteria pemilihan meliputi infrastruktur yang baik, terutama daripada segi tambang yang berpatutan ke atas jalinan pengangkutan awam. Pemilihan dibuat oleh majalah Britain The Economist. Hanya pada 2021, ibu kota Austria itu terkeluar daripada senarai teratas selepas beberapa siri larangan ketat berikutan pandemik COVID-19. Kejayaan itu tambah bermakna apabila turut mendominasi kategori bandaraya hijau dan bandaraya cerdik atau smart city. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan itu meliputi bab infrastruktur, pengangkutan awam, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Lebih sejuta atau lebih separuh penduduk Vienna itu mempunyai pas tahunan untuk pengangkutan awam. Berkeluasan 414 km persegi, penduduk pinggir bandar cuma memerlukan sekitar 45 minit untuk ke pusat bandar. Malah ia turut mempunyai ladang anggur seluas 700 hektar dalam lingkungan kawasan bandar. Selain mempunyai sungai untuk berenang dan mandi manda, Vienna juga popular dengan keindahan pantai sepanjang 21 km di Pulau Danube. Niat murni seorang hamba Allah bersedekah untuk kanak-kanak di Sidon, Lubnan wajar dijadikan contoh. Individu tersebut membayarkan permainan untuk semua kanak-kanak yang mengunjungi sebuah taman tema mini sempena cuti Aidiladha. Si cilik hanya perlu hadir pada bila-bila masa kerana permainan percuma itu ditawarkan sepanjang hari. Pada mulanya, operator menetapkan harga RM5,000 Lubnan atau RM15 untuk setiap pusingan di fasiliti yang dibuka khas sempena cuti Aidiladha ini. Namun, sedekah daripada individu berkenaan memberi berita baik untuk ibu bapa yang membawa anak-anak. Si cilik pula sudah tentunya teruja bermain. Aktiviti membawa anak-anak ke taman permainan atau taman tema ketika hari raya adalah tradisi yang diamalkan di beberapa negara termasuk Mesir, Syria dan Jordan. Memasuki filem keempat, Thor membuktikan kuasanya di pawagam apabila sekali lagi mencatat kutipan pecah panggung di Amerika Syarikat. Thor: Love and Thunder meraih jualan tiket $143 juta menerusi tayangan hujung minggu pertamanya di Amerika Utara. Pencapaian itu juga mudah mengetepikan dominasi minggu lalu Minions The Rise of Gru yang mengutip $45.6 juta pada minggu kedua. He was a god. After saving planet Earth, secara keseluruhannya, Love and Thunder mencatat permulaan lebih baik berbanding Thor Ragnarok pada 2017 selain tayangan hujung minggu pertama terbaik 2022 selepas Jurassic World Dominion dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Filem lakonan Chris Hemsworth dan Natalie Portman ini juga ditayangkan di 47 wilayah mulai minggu lalu sekaligus membawa jumlah kutipan global kepada $302 juta. Untuk rekod kos pembikinan filem ini adalah $250 juta dengan $100 juta lagi untuk promosi. you ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Adik-adik, di sebelah saya ini merupakan ukiran batu terakota atau dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Adik-adik nak tahu tak kenapa dinamakan sebagai arca Buddha duduk? Adik-adik boleh tengok, kalau tengok ukiran batu terakota ini, dia ada gambaran atau ukiran berupa seorang Buddha yang sedang duduk atau bersila. Jadi sebab itu dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Arca ini telah dijumpai di tapak 21/22 di Lembah Bujang, Kedah. Dan artifak ini juga merupakan salah satu daripada objek warisan kebangsaan pada tahun 2009. Arca ini mempunyai langgam yang mirip dengan arca-arca Buddha zaman Chola dari India Selatan pada abad ke-10 atau awal abad ke-11. Dan juga arca ini dianggarkan berusia antara 1000 hingga 1100 tahun. Dan jumpaan ini juga menggambarkan atau menunjukkan bahawa terdapatnya pengaruh Buddha di kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Sukan.
Novak Djokovic menjuarai kejohanan tenis Wimbledon 2022. Pemain nombor 1 dunia itu menewaskan Nick Kyrgios dari Australia untuk menjulang gelaran ke-7 dalam kariernya. Pencapaian itu juga pastinya mengubat kekecewaan Djokovic yang dihambat kontroversi berkaitan vaksin COVID-19 sejak awal musim. Dua ikon sensasi tenis lelaki dunia, Djokovic dan Kyrgios, bertembung di perlawanan akhir Wimbledon. Kyrgios membuat permulaan baik, memenangi permainan pembukaan 6-4 untuk mengejutkan pilihan utama menerusi servis ace. Namun pemain Australia itu hilang rentak, membolehkan Djokovic bangkit mencapai keputusan 6-3 di set berikutnya. Kedua-duanya terus saling mengekori mata sebelum pemain dari Serbia itu semakin menghampiri gelaran keempatnya berturut-turut dengan kedudukan 6-4. Di set terakhir, Kyrgios sekali lagi cuba bangkit apabila mengikat Djokovic 6-6 memaksa penentuan tie break. Djokovic terus unggul dengan pukulan yang memerangkap lawannya itu dan mengesahkan gelaran ke-7 kariernya di All England Club hasil kemenangan 7-6. Ia juga melebarkan pencapaian Grand Slam-nya kepada 21 kejuaraan. I was 4.5, 5 years old and I saw Pete Sampras win his first Wimbledon in 92 and I asked my dad and mom to buy me a racket and my first image of tennis was grass and Wimbledon, and I always dreamed of coming here, just playing in this court, and then of course realizing the childhood dream and winning this trophy. And seterusnya, perlumbaan Formula One Grand Prix Austria. Saingan ke-11 musim ini dimenangi oleh Charles Leclerc dari pasukan Ferrari yang mengumpul kejuaraan ketiganya. GP Austria berlangsung di litar Red Bull Ring di Spielberg. Perlumbaan ke-11 daripada 22 musim ini menyaksikan perlumbaan Red Bull Racing. Max Verstappen bermula di petak hadapan diikuti Charles Leclerc, Carlos Sainz dan George Russell yang berada dalam kelompok hadapan. Verstappen pada mulanya memanfaatkan kelebihan dengan memimpin saingan, namun kemudiannya berjaya dipitas Leclerc sebelum bertarung sengit bersilih ganti berada selaku pendahulu. Ketika Leclerc memberi keceriaan kepada kem Ferrari untuk memburu gelaran, rakan sepasukannya Sainz pula bernasib malang. Jenderanya mengalami kerosakan sebelum terbakar pada pusingan ke-53, memaksanya menyelamatkan diri dan terkeluar daripada perlumbaan. Aksi bersambung semula selepas bendera kuning diturunkan, Leclerc meluncur laju menamatkan 71 pusingan selaku juara. Verstappen yang juga pemenang 6 kali tahun ini di tempat kedua, manakala pelumba Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton ketiga. Well done, excellent race. You did it all. Kempen skuad bola sepak wanita negara di Piala AFF sekadar di peringkat kumpulan. Peluang ke separuh akhir tertutup selepas mereka tewas 0-4 kepada Thailand pada aksi keempat kumpulan A di Binan, Filipina semalam. Skuad kendalian Jacob Joseph itu akan melengkapkan aksi menentang Australia esok. Skuad wanita negara yang membawa misi sukar memburu keputusan seri bagi membuka peluang ke separuh akhir. Bagaimanapun, mereka terpaksa akur dengan kekuatan Thailand yang meledak 4 gol menerusi Ploy Chompo Somnuek, Pataranan Opachai, Yuraipon Yongkul dan Nutwadi Pramnak. Skuad kendalian Jacob Joseph mengumpul 2 mata untuk berada di kedudukan keempat kumpulan A, manakala Thailand memperoleh 10 mata di tempat kedua. Malaysia akan meneruskan aksi pelengkap esok selepas hanya mencatat keputusan 2 seri dan 2 kekalahan. Pencapaian terbaik pasukan wanita negara di kejohanan AFF adalah pada edisi 2007, iaitu mara ke separuh akhir. I'm a pity of my player because my player gave 100% because it's not easy to play 9 days now already 8 days ago. 8 days or 7 days we already play 4 games. It's tired. It's not easy to recover. I'm worried of the next game against Australia because my players, a few players are injured. Paparan umat Islam menyempurnakan ibadah melontar jamrah di Mina dan tawaf di Mekah mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Midi Saleh, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi. لا إله إلا الله
Allah